Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum saya memulakan sesi pada hari ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di seluruh negara. Tema Hari Guru pada tahun ini ialah berguru demi ilmu, bina generasi baru. Tanpa disedari, saya telah pun berkecimpung dalam dunia perguruan ini selama 23 tahun. Saya bangga menjadi seorang guru. Kerjaya ini merupakan cita-cita saya sejak kecil lagi. Dan saya memang berhasrat untuk menjadi guru sehingga ke akhir hayat saya. Kelas Bahasa Melayu bersama Cikgu Zul pada hari ini adalah berkaitan dengan ayat Majmuk Keterangan. Apa yang dimaksudkan dengan ayat Majmuk Keterangan? Ayat Majmuk Keterangan ini terbina daripada satu klausa bebas dan satu atau lebih klausa tak bebas. Klausa tak bebas memberikan keterangan tentang maklumat dalam klausa bebas. Klausa yang menjadi keterangan itu boleh hadir selepas klausa bebas atau sebelum klausa bebas. Ini bermakna ayat majmuk keterangan itu boleh disonsangkan. Contohnya, mereka bekerjasama dengan kami supaya projek itu cepat selesai. Ayat ini boleh mengalami penyonsangan menjadi supaya projek itu cepat selesai, mereka bekerjasama dengan kami. Contoh dua, saya akan memberikan hadiah insentif jika atlet sekolah kita mendapat pingat emas. Ayat majmuk keterangan ini boleh disonsangkan menjadi jika atlet sekolah kita mendapat pingat emas, saya akan memberikan hadiah insentif. Contoh tiga, dia menjual keretanya itu kerana kesempitan wang. Boleh disonsangkan menjadi kerana kesempitan wang, dia menjual keretanya itu. Bahagian klausa bebas yang kata kerjanya ialah kata kerja aktif transitif juga boleh dipasifkan dalam ayat majmuk keterangan. Contohnya, saya akan memberikan hadiah insentif jika atlet sekolah kita mendapat pingat emas. Ayat majmuk keterangan ini boleh dipasifkan menjadi begini. Atlet sekolah akan saya beri hadiah insentif jika mereka mendapat pingat emas. Atau contoh yang kedua, dia menjual keretanya itu kerana kesempitan wang. Ayat majmuk keterangan ini boleh dipasifkan menjadi kereta itu dijualnya kerana dia kesempitan wang.
Kita beralih ke skop seterusnya, iaitu jenis ayat majmuk keterangan. Pertama, ayat majmuk keterangan waktu. Biasanya, ayat majmuk keterangan waktu ini akan menggunakan kata hubung apabila, ketika, setelah, sebelum, sejak, semasa, sewaktu, sehingga, sementara, tak kala. Contoh ayat, semasa kami sampai, dia berkaraoke. Encik Rahim tinggal di kampung setelah bersara 2 tahun lalu. Contoh 3, Puan Ramina menunggu suaminya balik sehingga terlelap di sofa. Dia sedang membantu anaknya belajar atas talian tak kala kami sampai. Contoh 5, pengawas peperiksaan menangkapnya sewaktu sedang meniru jawapan. Dalam ayat majmuk keterangan waktu ini, pengawas peperiksaan menangkapnya ialah klausa bebas. Sewaktu sedang meniru jawapan ialah klausa keterangan. Jenis yang kedua ialah ayat majmuk keterangan syarat. Contoh, kata hubung keterangan syarat ialah sekiranya, kalau, jika, jikalau, andainya, asalkan. Contoh ayat, jika saya berjaya dalam peraduan menulis esei itu, saya akan membeli telefon bimbit. Contoh 2, awak boleh lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan asalkan awak rajin mengulang kaji pelajaran. Contoh 3, kakak berjanji akan membelikan baju baru sekiranya adik berpuasa penuh pada tahun ini. Ketiga, ayat majmuk keterangan tujuan. Ayat majmuk keterangan tujuan menggunakan kata hubung untuk, bagi, demi. Contoh ayat, adik berlatih berpidato pada setiap hari bagi memenangi pertandingan pidato Piala Diraja. 2, mak mendidik kami mengamalkan budaya menabung untuk mengelakkan kami daripada boros berbelanja. 3, demi menghapuskan rantaian jangkitan COVID-19, kerajaan telah mengumumkan perintah kawalan pergerakan. Jenis yang keempat ialah ayat majmuk keterangan musabab. Ayat majmuk keterangan musabab biasanya menggunakan kata hubung kerana, oleh sebab, dan lantaran. Contohnya, dia menangguhkan pengajiannya kerana ibunya sakit. Contoh 2, kerana hujan turun dengan lebat, permainan persahabatan itu ditunda. Contoh 3, sekarang dia
benar-benar berjimat oleh sebab dia telah diberhentikan kerja hampir 4 bulan yang lalu. Contoh 4, lantaran gagal menyiapkan tugasan itu, dia mengambil keputusan berhenti sekolah. Ayat Majmuk Pancangan Keterangan yang kelima ialah ayat Majmuk Keterangan Harapan. Ayat Majmuk Keterangan Harapan ini biasanya menggunakan kata hubung agar, supaya, kalau-kalau, semoga, mudah-mudahan, moga-moga. Contohnya, dia bersenam pada setiap hari agar badannya sentiasa cergas. Contoh 2, Haliza belajar bersungguh-sungguh supaya cita-citanya tercapai. Contoh 3, hari-hari dia membuka email kalau-kalau ada surat panggilan temuduga. Contoh 4, ayah sentiasa berdoa moga-moga ingatan ibu kembali pulih. Contoh 5, kita mesti berdoa semoga ancaman virus COVID-19 ini akan berakhir. Contoh 6, mudah-mudahan bantuan ini dapat meringankan beban keluarga mereka. Keenam, ayat Majmuk Keterangan Pertentangan. Ayat Majmuk Keterangan Pertentangan akan menggunakan kata hubung walaupun, namun, wahal, sekalipun, meskipun, begitupun, sungguhpun, sedangkan, sebaliknya. Contoh ayat, dia gagahkan diri turun bekerja walaupun sakit. 2, Zur tetap mendoakan Haiza bahagia meskipun mereka putus tunang. Contoh 3, kami tidak mengerti sebab dia marah, wahal kami tidak mengacaunya. Contoh 4, pada hari itu dia bangun awal, sedangkan kebiasaannya dia bangun lewat. Contoh 5, begitupun mak mertuanya tidak menyukainya, Ramsi tetap bersabar. Contoh 6, dia sentiasa berpikiran positif, mereka pula sebaliknya. Ketujuh ialah ayat Majmuk Keterangan Akibat. Ayat Majmuk Keterangan Akibat biasanya menggunakan kata hubung hingga dan sehingga. Contoh ayat, adik mengikuti kelas atas talian sehingga kuota internetnya habis. 2, dia tidak boleh melupakan peristiwa itu hingga dia sanggup diceraikan. Contoh 3, kesedihannya tidak dapat digambarkan sehingga badannya kurus melidih. Contoh 4, Zulaika menunggu suaminya balik hingga terlelap di sofa. Contoh 5, hingga hangus ikan itu dibiarkannya di atas pemanggang. 8, ayat Majmuk Keterangan Perbandingan.
Contoh kata hubung yang digunakan dalam ayat majmuk keterangan perbandingan seperti bagai, seperti, umpama, lebih daripada, seakan-akan, seolah-olah, bak, ibarat, laksana, semacam. Contohnya, lebih baik berniaga pisang goreng daripada menganggur. 2. Pendiriannya sering berubah-ubah bagai air di daun talas. Contoh 3. Kerinduannya pada keluarga di kampung laksana jentayu menantikan hujan. Contoh 4. Wajah tunangnya itu seakan-akan pelakon utama drama Winter Sonata. Contoh 5. Pandangan matanya amat tajam, seolah-olah dia ingin mengapa-apakan kita. 9. Ayat majmuk keterangan cara. Ayat majmuk keterangan cara biasanya menggunakan kata hubung dengan. Contohnya, ayah datang ke Kuala Lumpur dengan memandu keretanya sendiri. Cara ayah datang ke Kuala Lumpur memandu keretanya sendiri. 2. Dengan menggunakan Google Classroom, dia belajar atas talian. Cara dia belajar. Kakak menjaga bentuk badannya dengan hanya makan makanan sehat. Cara kakak menjaga bentuk badannya. Wahidah menghubungi suaminya dengan menggunakan telefon bimbit. Cara Wahidah menghubungi suaminya. 5. Wanita itu menyelamatkan diri dengan menyepak perut peragut. Cara wanita itu menyelamatkan diri. Baik, itulah penerangan berkaitan dengan ayat majmuk pancangan keterangan. Sekian, terima kasih. Sekadar renungan sempena dengan Hari Guru pada tahun ini, kita imbas kembali peristiwa tahun 1945 ketika Hiroshima hancur dibom. Panglima Jepun pada waktu itu, Kaisar Hirohito, mengemukakan sebuah pertanyaan yang berbunyi, berapakah jumlah guru yang masih hidup? Dikabarkan bahawa jumlah guru yang masih hidup di Jepun pada saat itu adalah sebanyak 45,000 orang. Kaisar Hirohito mendatangi mereka dengan pelbagai cadangan untuk membangunkan kembali Hiroshima yang telah hancur. Baginya, guru merupakan sumber utama yang mampu membawa kejayaan kepada sesebuah negara dengan kepakaran mereka mengajar dan mendidik. Kini, kita lihat negara Jepun begitu maju dan makmur daripada pengorbanan dan jasa guru-guru mereka. Warga Jepun sangat memuliakan dan menghormati golongan guru. Saya dengan bangganya mengucapkan selamat Hari Guru. Berguru demi ilmu,
bina generasi baru. Saya bangga menjadi guru. Saya berharap agar Hari Guru pada tahun ini membawa ribuan rahmat buat kita semua. Akhir kata, saya memohon maaf jika ada terkasar bicara, tersilap tutur kata. Sekian, terima kasih.